Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, menjadi tumpuan kita pada pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap yang diadakan pada bulan depan. Kita sudah tahu bahawa calon kerajaan perpaduan ada dan juga calon daripada pembangkang pun ada, dan juga kita mendapat maklumat kononnya Parti Muda juga mengintai untuk mengantar calon pada PRK Sungai Bakap. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil ini, satu kekalahan awal bagi kepimpinan pembangkang melalui Parti PAS. Kenapa saya cakap ini adalah kekalahan awal? Kerana baru-baru ini saya ada membuat kajian melalui channel ini, dan kajian itu menunjukkan bahawa calon kerajaan perpaduan akan menang bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap. Namun yang terkini melalui satu artikel daripada Harapan Daily, calon PN Sungai Bakap orang ke kilang, ramai ketawa tak henti dengan pengumuman Tuan Ibrahim. Persoalannya adakah berkaitan dengan artikel daripada Harapan Daily ini menunjukkan bahawa PAS ataupun Tuan Ibrahim ini dimalukan lagi. Ramai mengaku ketawa tak henti. Selain meninggalkan komentar lucu, bertanyakan sama ada calon bagi PN untuk bertanding dalam PRK Sungai Bakap adalah sebuah kilang bukan orang. Kenapa hal ini terjadi? Reaksi itu muncul gara-gara sedutan pengumuman Timbalan Presiden PAS PAS Pusat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di Majlis Pengisytiharan Calon Pilihan Raya Kecil Sungai Bakap yang tular di media sosial. Yang lebih lagi, beliau memiliki ISO 14001 tahun 2015. Ini bukan calang-calang tokoh kita, kata Timbalan Presiden PAS yang juga bekas Menteri Alam Sekitar. Rata-rata pengguna media sosial terhibur dengan kebolehan lain macam yang dimiliki bekas eksekutif logistik Abidin Ismail sebagai calon PN pada PRK yang akan berlangsung pada 6 Julai. Untuk rekod ISO 14001 ialah piawaian antarabangsa untuk sistem pengurusan alam sekitar IMS yang paling banyak digunakan di dunia. Cuba cek MS Malaysia Standard. Pensijilan yang ada logo gasing pun ada kod. Dengan penuh keyakinan dan sedikit riak umumkan ISO 14001. Lepas ni umum ada sijil halal. Mau ke Riau Tuan Guru, bala dengar pengumuman. Dia punya performance macam kilang. Baru tahu ISO ni dianugerahkan kepada individu. Puak-puak PAS ni dah tak ada modal. Agak-agaklah nak cerita pasal ISO. Syarikat sahaja ada ISO. Demikian antara deretan komentar berbaur sinis ditinggalkan orang ramai di media sosial. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya ini satu lagi kejadian yang mungkin memalukan PAS. Apa komen anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels and Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terkini ataupun pilihan raya kecil yang paling terdekat akan diadakan di Malaysia, iaitu pada 6 Julai, pada bulan Julai hadapan, iaitu pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap. Seperti yang kita tahu, kerajaan perpaduan dan juga daripada kepimpinan pembangkang akan menghantar calon. Namun saudara-saudara, seperti satu kajian yang saya ada buat melalui community channel ini, saya membuat undian siapakah calon yang akan menang, dan di dalam undian yang saya lakukan itu ataupun kajian yang saya lakukan itu telah memperlihatkan bahawa calon kerajaan perpaduan akan menang. Anda boleh lihat di dalam community channel ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap, melalui satu artikel daripada FMT, mudah intai pilihan raya kecil Sungai Bakap untuk bangkit semula, kata penganalisis.
Nah, saudara-saudara, seperti yang kita lihat, muda sekarang ini bukan dalam bahaya, tetapi di dalam keadaan yang lemah. Dan adakah ada sosok pemimpin yang boleh membangkitkan semula muda ini setelah apa yang berlaku kepada Syed Saddiq berkaitan dengan kes Mahkamah Syed Saddiq? Dan beliau juga serta-merta meletakkan jawatan sebagai presiden muda. Dan saudara-saudara, saya juga melihat beberapa pemerhati politik yang membuat satu pemerhatian ataupun persoalan spekulasi Khairi Jamaluddin sertai Parti Muda dan bertanding di Dun Sungai Bakap. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan spekulasi ini, apa pula komen Anda? Nah, kita teruskan di dalam artikel daripada FMT. Muda mempertimbangkan bertanding pada PRK Sungai Bakap untuk bangkit semula selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meletak jawatan sebagai presiden, kata penganalisis. Asrul Hadi Abdullah Sani berkata, boleh difahami langkah muda mempertimbangkan untuk menyertai PRK, tetapi beliau memberi amaran parti itu perlu menggunakan pendekatan lebih strategik kerana sumbernya terhad berbanding parti lebih besar. Jika matlamat muda ialah menyampaikan mesej kepada PKR, ia patut memilih kerusi di mana ia berpeluang realistik untuk dimenanginya, dengan mengambil kira identiti parti dan atas sokongannya. Muda akan berdepan kesukaran memenangi kerusi majoriti Melayu, sebaliknya ia perlu fokus kerusi campuran, katanya kepada FMT. Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang mempunyai 59.4% pengundi Melayu, China 22.5%, India 17.4%, dan lain-lain 0.7%. Pada 8 Jun lalu, seorang pemimpin muda Pulau Pinang yang enggan dinamakan memberitahu FMT, parti itu mungkin bertanding pada PRK 6 Julai nanti kerana ia masa baik untuk bertanding, memandangkan reputasi PH semakin merosot. Jadi adakah benar reputasi PH semakin merosot? Dan saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil ini, adakah muda akan bertanding? Dan seperti yang kita persoalan ataupun pemerhatian sebelum ini, adakah KJ yang tidak mempunyai parti hari ini akan membantu muda dengan menyertai parti itu dan menjadi calon bagi parti muda? Jadi saudara-saudara, bagaimana pula dengan kepimpinan UMNO yang lain yang sudah ditendang daripada parti? Adakah mereka juga akan menyertai mana-mana parti untuk terus meneruskan perjuangan politik mereka? Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.